Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tash'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa siri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Tuan Nazir Masjid Syakirin yang saya kasihi, pada segenap asatizah para alim ulama, para imam, para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi mulia ini kita nak khabih kan? Oh, tak sempat khabih kot. Mungkin bulan depan baru boleh habis. Iaitu kitab Risalah Syekh Arsalan, Risalah Tauhid Syekh Arsalan Ad-Dimashqi. Jadi baru semalam, bukan semalam, 4 hari lepas, 5 hari lepas, dia mengkaji salah satu manuskrip Syekh Abdul Rauf Singkil. Manuskrip tersebut tersimpan di perpustakaan Leiden. Jadi dalam manuskrip tu, kitab Syekh Abdul Rauf Singkil, belakang dia Risalah Tauhid ni, dengan syarahan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, nama dia Fathur Rahman. Tu saya baca, sempat beliklah syarah dia, Masya Allah. Jadi ni kitab penting. Tuan-tuan dah nak khatam dah. Orang Melayu dulu kita ni, orang Nusantara lah kita panggil. Nusantara ni, semua memang baca kitab ni. Mana-mana baca kitab ni. Sehinggakan salah seorang ulama besar di Kedah, nama dia Tuan Husin Al-Qadahi. Kan Tuan Husin Kedah. Nama sebenar dia dari Banjar sebenarnya. Tuan Husin Kedah ni dari Banjar asal usul. Tapi dia dipanggil Tuan Husin Kedah Al-Qadahi. Sebab dia duduk Kedah, meninggal, wafat di Kedah. Cucu cicit dia ada lagi pada hari ini. Jadi kitab dia sendiri telah membaca dan mengajar kitab ni. Dia ada terjemahan bagi kitab Syekh Risalah Tauhid Syekh Arsalan. Ini kitab yang sangat dalam. Kalau menurut Ustaz Rajim Ahmad Mukhlis lah, kawan saya, dia kata ini baru permulaan tasawuf. Tauhid yang berrasa. Jadi dia mengikut perspektif sufi. Bukan perspektif. Jadi cuma cara uraian tasawuf dalam tauhid. Dan ada yang menafikan mana ada tauhid sufi, tauhid bukan sufi. Tauhid tu tauhid lah. Ada yang kata macam tu. Saya nak kata, buka kitab Ihya Ulumuddin. Bab akidah tu kat depan sekali. Kan? Depan sekali ada kitabul ilmi, kitab kedua kitab akidah dia. Qawaidul aqaid, Risalah Qudsiyah dan lain-lain. Itu tauhid. Siapa kata itu bukan tauhid? Tapi bila masuk bab munjiat dekat belakang, iaitu rubuk yang terakhir. Jadi dalam Ihya Ulumuddin ni ada 4 rubuk. Rubuk pertama, saya lupa apa yang pertama, ibadat. Rubuk yang kedua, muamalat. Rubuk ketiga, muhlikat. Rubuk keempat, munjiat. Ni 4 rubuk. Jadi pertama itu ibadat, itu lebih kepada zahir. Tapi juga membahas sisi batin. Bila masuk bab muamalat, dia adalah isu perkahwinan, transaction dan lain-lain. Tapi juga ada sisi tasawuf dia. Ada sisi tasawuf dia. Tapi bila masuk muhlikat, ini bahas tentang penyakit hati. Berarti dah cakap tasawuf. Murni tasawuf. Munjiat berbicara tentang sifat-sifat yang budi pekerti yang boleh membaikkan diri kita. Ini nama dia tasawuf. Bab tauhid tu dia tak masukkan dekat dalam kitab akidah yang ada di bab ibadat. Imam Ghazali masukkan dia di dalam bab munjiat.
Kitabut Tauhid nama dia. So yang banyak cakap tu saya kata dia ni tak baca. Kebanyakan yang banyak komentar di YouTube, dia jadi YouTuber kan. YouTuber dan lain-lain, kebanyakannya hanya nak cari viewers, followers, ranking, dan dia tak baca. Dia baca time tu je. Ni kita mengaji, kalau kita mengaji tu kat pondok kena mengaji kulit ke kulit. Ni. Betul-betul. Baru kita tu betul-betul faham. Okey, pasal ke-24 perbezaan antara golongan yang beramal. Al-awamu a'maluhum muttahamatun. Tengok ni. Kalau orang tak ngaji dengan guru, dia baca Arab dia saja pun dah pening kepala. Sebab itu tak semua orang yang boleh cakap Arab tu ulama. Contoh dia, kalau semua tu ulama, berarti orang Arab tu semua berjuta tu ulama semua. Kita pun tahu berapa banyak orang Arab cakap Arab, tapi merapu pun banyak. Jadi orang yang berilmu, dia orang yang mengaji dan betul-betul tekun dalam pengajian dia. Setiap lataif, kelembutan syarah kalam, sama ada kalam ilahi seperti Al-Quran, kalam nabawi seperti hadis, maupun kalam para ulama, kalamul hikmah, kalam-kalam ulama. Ini kadang-kadang ada lataif dia, ada perkara-perkara yang lembut yang perlu difahami. Kalau terjemah literal, orang-orang awam maka amalan mereka ditohmah. Seumpama saya titik berhenti kat situ, orang akan tuduh Ustaz Aiman bawa ajaran sesat. Sebab apa? Dia kata amalan orang awam ni semua kena tohmah. Berarti apa? Semua dia nak menuduh bahawa orang awam ni solat dia semua tak sah. Kan YouTuber dia boleh buat tuduh macam tu. Hari ni YouTuber dia nak dapat sensasi, dituduh macam tu je. Macam reporter, press ni, saya memang belajar press, belajar jurnalistik waktu kat universiti. So manusia majoriti suka benda yang sensasi. Kalau berita surat khabar zaman sebelum digital surat khabar yang paling laris itu surat khabar yang bahas tentang jenayah, tentang bercerai, tentang bergaduh, tentang kutuk sana kutuk ini, tentang fitnah. Itu nombor satu. Utusan Malaysia, berita harian, News, Straits Times, semua tak laku. Rasa tak berapa laku. Sebab apa? Sebab manusia ni dia suka benda yang sensasi. Orang tengah cakap benda lain, tapi dalam percakapan dia ada benda yang dia boleh potong. Dia potong ni, dia highlightkan yang ni yang boleh sensasi tadi. Yang nilai baik yang lain tu semua dia buang. Betul ke tidak? Cara dia macam mana? Dia bikin berita panjang, tapi dia ambil yang sensasi, dia letak dekat tag. Headline, highlight dia. Ini yang dekat berita. Yang banyak fitnah yang dekat berita pada hari ini benda macam ni lah. Ada dua hadrat betul. Ni kerja-kerja orang tak betul. So, cuba tengok syarahan ni. Sentiasa. Kenapa orang-orang awam maka amalan mereka ditahmah? Muttahamatun. Bahasa Arab muttahamatun tu terjemah Melayu betul. Ditahmah. Tapi jangan faham cara orang Melayu baca faham. Maksud dia apa? Orang awam amal perlu ditahmah. Perlu ditahmah ni perlu difitnah. Perlu ada isu. Bukan macam tu. Perlu ditahmah ni dalam bahasa Arab muttahamatun, terbuka untuk dikritik. Terbuka untuk ditahmah. Terbuka untuk ada kecacatan di dalam ibadah. Itu maksud dia. Bukan mesti. Bukan mesti. Tapi terjemahan Melayu dia, orang-orang awam maka amalan mereka ditahmah. Orang baca pun dia kata, mesti ditahmah. Betul? Ini manusia kalau baca macam tu. Tapi ini bahasa Arab. So, maksud dia itu, dia ada makna terselindung. Maksud dia sentiasa ada ruang membawa kepada kekurangan dalam kehambaan. Syarah ni penting. Tu yang saya kata tu.
Syekh Abdul Rauf Sengkil, manuskrip dia setelah dia kena ada syarah dia tu. Syarah dia tu dia terang. Jadi mana-mana orang awam bila dia amal ni akan ada kekurangan dalam kehambaan. Kerana tidak menjaga diri daripada syirik yang tersembunyi. Sebab derajat ibadat mereka belum untuk mencegah melawan penyakit syirik khafi yang dipanggil dengan syirik yang tersembunyi, iaitu riak, sombong, show off dan lain-lain. Oleh kerana itulah Nabi SAW sangat takut kepada syirik yang tersembunyi. Nabi SAW sendiri menunjukkan ketakutannya kepada syirik khafi ini. Pada umat Islam disebut takut orang Islam ni dapat syirik khafi. Bahkan dia sentiasa memandang kepada amalnya dan ganjarannya. Jika dia tidak diganjari, maka dia tidak beramal. Orang yang awam, dia berfikir macam mana? Dia berfikir 1 plus 1 is 2. Masuk 1 plus 1 is 2, aku buat ni, aku mesti dapat tu. Ni aku dah pergi masjid, solat. Allah kau hutang aku nanti kat syurga, pastikan aku masuk syurga. Kan? Boleh tak kita kata macam tu? If you think rationally, that is what you gain. Kita nanti ada neraka. Kita ni apa hamba Allah. Okey. Aku kena solat, aku solat. Aku dah solat, aku dah buat. Tak kira lah, aku dah cukup syarat rukun semua. So solat aku sah. Kalau solat aku sah, berarti aku mesti masuk syurga. Pahala aku akan banyak ni. Mesti akan kira pahala dia berapa banyak. Dia collect. Dia akan menilai semuanya dengan amalan zahir. Dia lupa. Hakikatnya kita beramal ini semua wajib untuk kita lakukan. Tapi syurga neraka, syurga itu atas rahmat Allah. Neraka itu atas keadilan Allah. Ustaz, tak adil lah macam tu. Tu orang yang fikir logik moden. Mereka ni golongan Mu'tazilah. Macam orang kata, tak adil Allah memasukkan, Allah berifat zalim, Allah takdirkan orang tu kufur, lepas tu Allah masukkan neraka. Tak adil. Ada yang kata macam tu. Saya kata YouTuber ni, dia banyak cari viewers. So memang ada YouTuber siap kata, iman dan kufur ini Allah tak tentukan. Kalau Allah tentukan, Allah tu zalim. Itu kalam Mu'tazilah. Mu'tazilah. Dia kata, tak, ni nanti melawan Jabariyah. Dia bandingkan dengan Jabariyah. Engkau Jabariyah, engkau tak faham. Tak kata. Jabariyah kita dah terangkan maksud sebenar. Jabariyah. Jadi, no, we as a Muslim, we are not like that. Kita beramal paling rendah. Itu adalah kewajipan yang Allah perintahkan kita buat, jangan banyak tanya. Titik. Kan? Syurga, kita harap kita dah beramal, Allah masukkan kita dalam syurga. Sebab kita tahu kalau kita tak beramal, kemungkinan besar kita memang dalam api neraka. Bukan mesti. Bergantung pada Allah. Kecuali kufur. Kerana Allah dah janji orang yang kafir tetap akan kekal di dalam api neraka selama-lamanya. So kita beramal. Lebih tinggi lagi, syurga neraka does not matter. Tapi aku telah hanyut dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih dalam lagi, teman-teman. Itu orang yang betul-betul beramal ikhlas. Bukan ikhlas, dia suka. Orang suka, dia tak peduli. Macam orang yang jatuh cinta. Jadi Amr al-Qais kenal cerita Laila Majnun. Laila Majnun, tahu lah cerita Laila Majnun. So Majnun ni nama dia Amr al-Qais. Bahasa Arab Majnun tu gila, orang gila. Kenapa dia gila? Dia gila cinta dengan Laila. Satu hari itu dia pergi dekat dinding rumah Laila.
Aku tak dapat jumpa Laila. Dinding Laila pun aku cium. Ini betul. Loh, bukannya dia kena buat macam tu. Bukan itu. Tak, dia memang dah mabuk kepayang. Jidarul Laila. Jidarul Laila ni rumah dinding Laila pun dia ciumnya. Sebab apa? Sebab dia dah mabuk cinta. Bayangkan orang yang mabuk cinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau malam dari mula 12 malam sampai subuh solat tak berhenti pun dia tak rasa penat. Bagaimana para sahabat, just bayangkan tuan-tuan. Kita tak solat tapi kita tengah baca Quran juz 1 sampai juz 3. Penat tak? Sekali duduk. Duduk ni. Penat tuan-tuan. Lepas tu baca pula surah Al-Imran. Penat tak? Penat tuan-tuan. Tapi Rasulullah SAW, para sahabat tahajud rakaat pertama surah Al-Baqarah. Rakaat kedua surah Al-Imran. Itu ketika solat tahajud. Berarti solat tahajud diri tu. Hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Baginda sallallahu alaihi wasallam solat tahajud sampai kaki bengkak. Ni sampai kaki bengkak. Kalau duduk kaki tak bengkak. Solat sunat boleh duduk Ustaz. Ya betul. Rasul tak solat duduk, solat diri tahajud dia. Kaki sampai bengkak. Sebab apa? Baca juz pertama surah Al-Baqarah. Juz kedua, juz pertama. Rakaat pertama surah Al-Baqarah. Rakaat kedua Al-Imran. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin amin pun dah penat dah. Bangun tahajud pun tak kerti. Lepas tu nak ngaku kita ni cinta Allah, cinta Rasul, kepui. Ni kita ni tuan-tuan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi muttahamatun, orang awam amalan mereka ditahmah. Maksud dia terbuka untuk banyak penyakit-penyakit hati yang menyelubungi amalan mereka. Bukan berarti dia jangan amal, dia tetap kena amal. Maksud dia kenalah cuba bersihkan hati. Dia kenalah cuba untuk naikkan derajat dalam amalan dia. Wal khawasu a'maluhum qurbatun. Orang-orang khawas. Orang khawas apa? Jadi khawas ni di kalangan orang-orang yang amilin, derajat kedua. Paling rendah dipanggil awam. Yang kedua dipanggil khawas. Ahli tarekat. Ahli tarekat tu khawas. Orang yang mengamalkan tarekat dengan amalan yang benar-benar amal. Ini khawas. Sebab itu Negeri Sembilan Darul Khusus. Darul Khusus. Kenapa dinamakan Darul Khusus? Sebab mereka ini adalah golongan khawas ahli tarekat, banyak amal tarekat. Bukanlah sebab lain, sebab mereka ni lain sikit. Diorang ni beraja tapi raja dia dengan enam raja di satu negeri. Lebih kurang macam tu. Selangor Darul Ihsan. Selangor tu Darul Ihsan. Ihsan itu apa? Rukun ketiga di dalam agama kita ni. Islam, iman dan ihsan. Dan selain itu, nama tu tafa'ul, ambil berkat atas nama. Dan betul, negeri Selangor ni negeri paling makmur. Paling makmur, paling ihsan. Banyak berbuat ihsan kepada yang lain. Berbuat baik kepada yang lain. Ihsan. Ni. Tafa'ul kita panggil. Jadi orang khawas. Maka amalan mereka menghampirkan mereka kepada Allah. Jadi mereka beramal mereka semakin mendekatkan diri mereka kepada Allah. Golongan al-khawas ialah mereka yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa kehambaan yang sempurna. Lalu terrealisasi maqam sidq, as-sidq, kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala.
Amalan mereka adalah penghampiran yang menghampirkan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, kerana tujuan mereka beramal adalah untuk menghampirkan diri kepada Allah. Kenapa qurbat? Niat mereka beramal adalah nak dekatkan diri kepada Allah. Bukan sibuk nak kejar. 1 tambah 1, 2. Aku dah amal ni, Allah tangan aku. Bukan. Ini. Bukan. Mereka beramal sebab mereka nak dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah golongan al-khawas. Okey. Wa khawasul khawasi a'maluhum darajatun. Masya Allah. Yang ketiga, dah lah tadi Ustaz duk kata khawas, kita pun pening kepala. Ni tambah khawasul khawas. Khawasul khawas ini adalah derajat para nabi, para rasul, para anbiya, para orang-orang, para awliya. La khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Hadir wal hadir hafizakumullah. Mereka ini tidak takut, tidak susah, tidak merasa sedih. Mereka ni dah memang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Bila kita berbicara tentang para khawasul khawas, saya sudi nak ulang sikit. Semalam saya pergi dijemput untuk bersama ulama-ulama dari berbagai negara di Nashrul Quran di Putrajaya. Jadi kita ada launching 15,000 mushaf Al-Quran yang didonetkan atau yang diwakafkan ke benua Afrika. Afrika kontinen. Ini tuan-tuan 15,000 semalam. Lepas tu kita ada Maulid Akbar, Grand Maulid dan Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sultanul Awliya. Jadi salah satu perkara yang penting dikongsikan adalah tentang perkembangan tasawuf di alam Melayu. Di alam Melayu. Jadi bumi Malaysia ni, Nusantara ni, ini Malay world ni, Nusantara ni, tasawuf tak boleh dipisahkan. Tasawuf tak boleh dipisahkan, tak boleh dijauhkan, tak boleh diasingkan. Sebab apa? Tasawuf dah bertapak di alam Melayu ni seawal abad ketiga Hijriah. Awal abad ketiga Hijriah. Islam sampai maksudnya. Islam sampai abad ketiga Hijriah. Iaitu dengan masuknya cerita dia Syarif Mekah menghantar Syekh Ismail untuk berdakwah ke alam Melayu. Itu adalah abad ketiga Hijriah. Diriwayatkan oleh Hikayat Raja Pasai. Ada satu buku manuskrip nama dia Hikayat Raja Pasai. Hikayat Raja Pasai ni manuskrip. Dia ceritakan pada waktu itu di zaman Raja Awal Perlak, kalau tak salah. Sebelum Raja Pasai. Itu kerajaan Perlak di Aceh. Ini hadirin wal hadir hafizakum. Jadi ada Syekh Ismail. Jadi orang-orang luar terkejut. Dia baru tahu Syekh Ismail ni termasuk paling awal. Itu paling awal. Menurut kiraan dia abad ketiga Hijriah. Wallahu alam. Bukti dia tahun 400 dah ada batu nisan di Leran Gresik. Di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di Champa 464. Di Sumatera tu dah ada tuan-tuan. 400 lebih batu nisan.
Kalau dah ada batu nisan tu, berarti Islam dah lama bertapak lah. Establish kita panggil. Dah establish. Sebab batu nisan dah ada. Kalau dia baru masuk, dia meninggal, orang tanam pun tak letak batu nisan, tuan-tuan. Entah bakar je tu. Wallahualam. Tu ada batu nisan. Tu tunjuk tanda Islam dah tiba di daerah tersebut. Sejak lama. Hadirin wal hadrat hafizakumullah. Ini perkara yang perlu kita highlightkan. Ya, dah lama. Lalu dia sebut di sini lebih khusus. Jadi orang-orang khawasul khawas atau lebih khusus, maka amalan mereka adalah derajat-derajat. Amalan mereka darajatun. Maksudnya golongan khawasul khawas adalah mereka yang dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan ma'rifah, pengenalan ketuhanan dan kecintaan kepadanya, iaitu kepada Allah. Mereka adalah pencinta Allah dalam hubungan kehambaan. Dalam hubungan kehambaan kepadanya, kepada Allah. Di samping kehambaan, mereka berinteraksi kepadanya dengan kecintaan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu dia sebut juga sini. Kullama ijtanabta hawaka qawiya imanuka. Setiap kali kamu menjauhi hawa nafsumu, maka akan bertambah kuat imanmu. Inti dia, kalau kita nak naikkan iman kita, kita kena jauhi hawa nafsu kita. Penyakit hati kita. Jangan makan banyak-banyak. Man kafura akluhu, kafura khata'uhu. Siapa yang banyak makan dia, banyak salah dia. Ni ulama kata. Kau ulama. Habib Abdullah Al-Haddad Kutubul Irsyad di dalam Adab Sulukil Murid. Adab Sulukil Murid. Kullama jtanabta hawaka qawiya imanka. Setiap kali kamu menjauhi hawa nafsumu, maka akan bertambah kuat imanmu. Kita jauhi nafsu kita tu. Kurang makan, puasa. Isnin Khamis, lupa. Isnin Khamis puasa B. Puasa sunat tu, sunat ni. Puasa. Hawa nafsu kita, apa yang kita suka? Pembaziran, stop pembaziran. Apa lagi? Maksiat sia-sia, jauhi. Benda-benda bersifat maksiat kita jauhi, tuan-tuan dan puan-puan. Dekatkan diri dengan amal ibadat. Banyak berusaha untuk melawan nafsu. Mana-mana kita rasa tamak, haluba, kita jauh. Ijtanabta hawaka qawiya iman. Lalu dia kata di sini, wa kullama ijtanabta dzataka qawiya tauhiduka. Masya-Allah. Ini dalam ni. Setiap kali kamu menjauhi dirimu, jauh diri. Diri pun kena jauh, kan tu? Dijelaskan di sini. Iaitu dirimu yang menjadi sumber penisbahan sifat-sifat dan perbuatan-perbuatanmu kepada dirimu sendiri, sehingga terlalai daripada melihat semuanya daripada Allah Azza wa Jalla dan dengannya. Dia duk kisah diri dia. Aku kena buat ni untuk aku. Aku kena buat ni untuk aku. Pencapaian. Kita kan kat Malaysia ni dididik macam tu. Kan? Pencapaian kita. Percaya diri. Kita yang berbuat. We have to do it. We are the one. We success because of us. No one else. Never, you don't feel sorry of yourself. Dia selalu kata macam tu.
supaya be proud. Ini semua dakwah orang-orang yang tak kenal tasawuf. Orang yang kenal tasawuf kan macam tu. Dia amal ibadat, dia bersungguh, dia tahu I am nothing. Allah Subhanahu wa taala created it. Maka dia kembali kepada Allah. Kepada engkau lah kami memuji. Lakal hamdu walakal syukru. Bagimu segala puji dan bagimu segala kesyukuran ya Allah. Ini kita kena macam tu tuan-tuan dan puan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi supaya apa? Bila kita menjauhkan diri kita dari segala penyakit hati ini, segala hawa nafsu kita, kehendak diri kita, hawa nafsu. Kenapa dia panggil nafsu? Nafsu daripada perkataan nafsun, nafasun. Nafsun tu diri. Engkau kena menjauhi nafsu engkau. Maksud diri kita, dalam diri kita ni banyak penyakit. Paling rendah dan hodoh penyakit tersebut dipanggil dengan nafsu amaratu bisu. Nafsu amaratu bisu tu apa? Nafsu yang mengajak kepada perkara-perkara buruk. Nafsu amaratu bisu. Nafsu kita ni mengajak buat maksiat, mengajak buat benda tak baik, mengajak buat macam-macam. Betul tak tuan-tuan? Wow. Oh best ni. Oh nikmat ni. Ini duit ni kalau aku solat ni, oh kaya aku ni. Kan ada orang tahu, orang tak tahu. Tak ada, dia bukan rasuah, dia bagi hadiah. Betul. Saya sampai sekarang tak boleh terima kalau orang berjawatan tinggi diberi hadiah. Dia kata ni bukan rasuah, ni hadiah. Padahal everybody knows. If you are the one who signed the paper, the agreement. Orang bagi jam harga 200,000 ke. Apa-apa duit berjuta-juta ke. Sebutlah hadiah macam mana. Rasuah tetap rasuah. Di Indonesia ni nak lawan rasuah ni, sampai hebatnya dia punya SPRM dia. Fakta. Zaman saya dekat sana. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia. Anak dia nak kahwin. Of course dia buat reception. Reception dia bukan reception biasa. Means tokoh-tokoh negara lain pun dipanggil untuk datang. Orang yang datang ni millionaire, billionaire, trillionaire, tu semua datang. Tapi hebatnya KPK dia panggil, Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia. SPRM dia, hebat dia tu. Awal-awal dia keluarkan kenyataan media, semua tamu kepada SBY hanya boleh bawa duit cash tidak lebih dari 1 juta rupiah. Segala hadiah akan dibuka, tidak boleh lebih daripada 1 juta rupiah. Zaman tu 1 juta rupiah dalam 400 ringgit. Maksimum tak sampai 500. 500 lah kot. Saya tak ingat berapa waktu tu. 2.7. Sekarang 3 lebih. 2.7 seingat saya. RM1 tu 2.7. 2,700 rupiah. Jadi tak boleh bawa lebih dari 1 juta. So semua angpau tu semua kena buka, dicek 1 juta. Baru disil. Hebatlah ini. Indonesia KPK sebab nak lawan korupsi. Bila kita dengar SPRM kita ditugaskan untuk memberantas korupsi, memberantas rasuah di Malaysia, saya berharap benda tu diterapkan. Barulah betul. Politician tu dah tak boleh dah nak korupsi ni, tak boleh. Tak boleh nak rasuah dah. Itu perlu untuk ditegakkan. Jadi di sana dulu, tapi saya tak tahu lepas Jokowi apa jadi,
Saya tak tahu. Sejak saya keluar Indonesia 2010, saya dah tak tahu apa jadi. Tapi zaman saya tu saya ingat ni. Sampai macam tu sekali tuan-tuan dan puan. Ni baru betul-betul telus nak lawan korupsi. Sebab itu negara mereka naik, investor datang banyak. Semua tahu, semua adalah transparent dan mereka, saya tengok ada satu video tu, dia macam seorang businessman yang diangkat untuk dalam to strategize the business, to strategize ekonomi Indonesia. So dia cakap, dia kat dalam bahasa Inggeris. Dia cakap dekat ketua-ketua negara dunia, dia kata, we in Indonesia, kita dah tak adalah deal-deal belakang ni, tak ada. Everything has to be, dulu we have to give our resources to your country, America. But now we do not give. We produce it. I know, you will feel pain, dia kata. But my country is my country. I have to help my country. Dia kata. Tu tuan-tuan, dia tak tunduk, dia peduli apa. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita kena cuba menjauhi daripada penyakit-penyakit hati. Lalu dia kata, qawiya tauhiduka, maka akan bertambah kuatlah tauhid kamu. Iaitu jika kamu menjauhi perhambaan kepada dirimu dan menyaksikan asal dirimu itu sendiri adalah milik mutlak Allah. You are nothing, tuan-tuan. We are nothing. All of us is owned by Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni dipegang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Dimiliki oleh Allah. Tu tak payahlah nak sombong. Kalau bukan kerana takdir Allah, tuan-tuan tak sampai dekat masjid ni. Kalau bukan rezeki daripada Allah, tuan-tuan tak boleh nak bina banglo-banglo kat sebelah tu. Kalau bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan takkan berjaya dalam pendidikan, tuan-tuan, ilmu semua ni. Ni semua datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni dia kata. Lalu apa yang bertambah? Yang menciptakanmu, maka akan bertambahlah penyaksianmu terhadap keesaan wujud sifat-sifat dan perbuatannya. Bertambahlah tauhid kita. Jadi orang yang nak bicara syatahat ni, nak berbicara Ibnu Arabi ni, nak berbicara dia tu wujudlah kononnya dan lain-lain, tapi malas beramal, pembohong. Takkan boleh. Malas menjauhi dunia, pembohong. Tak nak melawan nafsu, pembohong. Sebab apa? Sebab orang yang nak sampai derajat tersebut, dia kena betul-betul melawan nafsu dia. Penyakit hati dia kena hilang sepenuhnya, tuan-tuan. Kena hilang sepenuhnya. Barulah hati ini bersih. Sofian. Jernih. Masuk cahaya ilahi. Masuk cahaya kenabian. Semua tu isi hati kita dengan penuh cinta, ridha, tawakul, penyerahan diri, fana dan bakok kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia hadirin wal hadirat hafizakumullah. Baik, insya-Allah kita berhenti sampai sini. Pertemuan yang akan datang kita akan masuk fasal yang terakhir, berarti khatam. Khataman berarti akan jatuh pada hari ini 19 November. Minggu depan saya di Masjid Khairiyah. Berarti bulan depan 3 hari bulan Disember khatam. So 10 hari bulan Disember kita kena masuk kitab baru. Kitab apa yang kita nak buka? Ini yang kalau tuan-tuan ada hajat bagi tahu saya. Tasawuf ke akidah. Biasanya saya mengajar akidah. Maksudnya di masjid ini jadual akidah. Tempat lain baru tasawuf. Tapi apapun terserah tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah
Saya iktifakkan sekadar ini, segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.